Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semuanya? Cikgu berharap murid semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Baiklah, bertemu lagi dengan Cikgu Nuri untuk subjek Bahasa Melayu tahun 1. Okey, pada minggu ini kita masih lagi dalam tema 3 iaitu pentingkan kebersihan dan kesihatan di bawah unit 8 menu sihat. Tugasan kita pada hari ini, murid-murid akan melakukan tugasan di dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 di muka surat 54 hingga 56. Baiklah murid-murid, sebelum kita melakukan tugasan kita, cikgu ingin menerangkan kepada murid pada hari ini kita akan mempelajari tentang kata hubung dan kata seru. Kita lebih dahulu cikgu akan terangkan kepada murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung. Murid-murid lihat di sini, baca bersama-sama cikgu. Kata hubung ni merupakan ialah perkataan yang menghubungkan atau menyambungkan dua ayat tunggal atau lebih dua ayat tunggal. Yang kedua, ayat yang terhasil daripada penyambungan dua ayat atau lebih daripada dua ayat dinamakan ayat majmuk. Okey, senang kata di sini kata hubung ni ialah ialah perkataan yang menghubungkan dua ayat. Okey. Contoh-contoh kata hubung di sini murid-murid boleh lihat ni ialah contoh kata hubung. Dan, yang, atau, hingga, kalau, untuk, lalu, kerana, sambil, tetapi. Ini antara contoh-contohnya, banyak ya. Okey, tetapi murid akan mempelajarinya sedikit tentang kata hubung. Okey, contoh-contoh kata hubungnya antaranya ialah dan. Okey, bagaimana dan ni digunakan sebagai kata hubung? Okey, cikgu beri contoh. Ali pergi ke sekolah. Okey, itu satu ayat tunggal. Abu pergi ke sekolah. Itu pun ayat tunggal yang kedua. Okey, macam mana nak gabungkan? Dia ayat yang sama. Bagaimana nak gabungkan Ali dan lagi seorang Abu? Bagaimana nak menggabungkan ayat? Kita guna perkataan dan. Kita guna kata hubung dan. Ali dan Abu pergi ke sekolah. Itu antara contohnya. Okey, contoh lain cikgu bagi kata hubung tetapi. Okey. Siti kuat makan. Siti kurus. Siti kuat makan, tu ayat pertama. Siti kurus, ayat yang kedua. Okey, bagaimana nak menggabungkan dua ayat ini? Dia orang yang sama tetapi kita nak gabungkan dua ayat ni, kita mesti gunakan kata hubung tetapi. Okey, Siti kuat makan tetapi kurus. Tetapi dia kurus. Kita gunakan perkataan tetapi. Dia kuat makan tetapi kurus. Biasa orang kuat-kuat makan ni dia akan jadi gemuk. Tapi Siti kuat makan tetapi kurus. Itu antara contoh lah ya. Tak apa. Nanti kita akan lihat di dalam latihan yang seterusnya. Okay, seterusnya cikgu nak terangkan kepada murid apakah yang dimaksudkan dengan kata seru. Okay, tadi kata hubung. Sekarang ni cikgu nak terangkan kepada murid kata seru. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan atau melahirkan perasaan seseorang. Okay, kata seru ni merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan perasaan. Okey. Contohnya di sini, contoh kata seru ialah cheese. Contoh kata seru cheese, bila kita gunakan cheese, itu menunjukkan perasaan marah. Okey. Contoh kata seru yang lain pernah dengar kita guna Okey, tu biasanya kita guna
menunjukkan perasaan kita rasa hairan, pelik kan. Mak dekat sini. Bila mak datang? Okey, hairan kan. Okey, contoh yang lain, kata seru wah. Okey, pernah dengar perkataan kamu biasa guna wah. Okey, kita guna kata seru wah ni bila menunjukkan perasaan kagum. Kamu nampak ada kereta cantik lalu depan kamu kan. Kamu akan sebut, wah, cantiknya kereta ni. Tu menunjukkan kamu rasa kagum. Okey, kata seru seterusnya syabas. Okey, bila kita nak guna syabas? Okey, bila nak guna kata seru ni? Kenapa kita gunakan syabas tiba-tiba je? Ni menunjukkan perasaan gembira. Contohnya, mak awak lihat awak berlari di padang dapat nombor 1. Okey, mak awak akan ucapkan syabas anak, tahniah. Okey, bila gunakan syabas tu menunjukkan perasaan gembira. Okey, contoh lain kata seru aduhai. Aduhai ni biasanya kita guna semasa perasaan kita rasa sedih. Contoh dekat bawah ni, jika murid-murid lihat dekat bawah tersebut, Cis, muka marah. Cis, ayat contoh ayatnya ialah Cis, berani dia menentangku. Yang kedua, wah, nampak tak muka emoji tu? Wah, cantiknya gadis itu. Kita nampak gadis lawa kan. Ada nampak perempuan lawa, kita wah, cantiknya perempuan tu. Okey, aduhai. Aduhai ni tadi melahirkan perasaan sedih. Contoh ayat, aduhai, apalah nasibku ini. Yang seterusnya, yang keempat, awak rupanya. Okey, dan yang terakhir, syabas. Syabas kerana telah mendapat nombor 1. Itu ialah contoh penggunaan kata seru. Okey, lagi satu, bila menggunakan kata seru, murid-murid di akhir ayat mesti ada penggunaan tanda seru. Bila kita guna perkataan-perkataan cis, wah, syabas ni, hujung ayat mesti ada mesti ada tanda seru. Ni ialah contoh tanda seru. Okey, tanda seru. Okey, macam I terbalik tu ialah tanda seru untuk menunjukkan penegasan di situ. Contohnya kamu boleh lihat di ayat ni, cis, berani dia menentangku. Di akhir ayat tu mesti letak tanda seru. Ni tanda serunya. Okey, tanda seru tu I terbalik tu. Faham murid-murid? Okey, bagus. Baiklah murid-murid, kamu semua boleh buka buku aktiviti kamu dan rujuk pada muka surat 54. Okey, pada hari ini kita akan lakukan pada muka surat 54 aktiviti 5. Okey, aktiviti ini dikehendaki murid lengkapkan ayat dengan kata hubung yang sesuai. Tadi cikgu dah terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung. Kata hubung ni ialah kata yang menghubungkan ayat. Okey, contoh di sini ada 3 jenis kata hubung. Murid-murid boleh lihat dekat atas tu ada dan, atau, tetapi. Dan ni biasanya kita guna untuk menghubungkan 2 ayat menjadi 1. Okey, atau ni kita selalu gunakan apabila hendak membuat pilihan. Tetapi ni ayat pertama dengan ayat kedua tu bertentangan. Okey, nombor 1, Ganesh makan roti. Apakah jawapannya? Adiknya makan biskut. Ganesh makan roti. Okey, apakah jawapan yang sesuai digunakan di situ? Kata hubung yang sesuai, dan ke atau ke tetapi? Ganesh makan roti. Dia jawapannya tetapi adiknya makan biskut. Kenapa bukan dan? Kurang sesuai lah, kurang tepat. Okey, Ganesh makan roti, tetapi adiknya makan biskut. Adik dia tak makan roti tetapi makan biskut. Okey, lihat pada gambar nombor 2, ada buah tembikai dengan buah
betik. Okey, ayatnya ialah tembikai apa? Betik kaya dengan vitamin. Okey, jawapan yang sesuai, tembikai dan betik kaya dengan vitamin. Okey, lihat pada gambar nombor 3. Ada kek di atas pinggan. Kek pandan itu murah. Apa? Sedap. Apakah jawapan dia? Kek pandan itu murah tetapi sedap. Walaupun kek itu murah tetapi sedap. Okey, jawapannya ialah tetapi. Okey, nombor 4. Ada makanan dekat atas meja. Okey, ayatnya ialah masakan Ibu Rizal ringkas. Apa? Berkhasiat. Okey, jawapan yang sesuai. Masakan Ibu Rizal ringkas tetapi berkhasiat. Walaupun makanan tu ringkas, simple je, tetapi berkhasiat. Okey, nombor 5. Jika kamu lihat pada gambar tersebut ada air soya, air tebu. Tak tahu nak buat pilihan kan? Okey. Ayatnya ialah Fahmi tidak pasti hendak minum air soya, apa? Air tebu. Okey. Jawapan yang sesuai, kata hubung yang sesuai ialah atau. Cikgu dah cakap tadi, kalau penggunaan kata hubung atau ni biasanya kita akan gunakan bila nak membuat pilihan. Kita tak tahu nak pilih mana. Okey, jadi jawapan sesuai di situ, Fahmi tidak pasti hendak minum air soya atau air tebu. Boleh faham murid? Okey, bagus. Okey, kita lihat buku aktiviti pada muka surat 55 pula. Murid-murid lihat pada muka surat 55. Okey, aktiviti ini murid dikendaki melengkapkan perenggan dengan kata hubung yang sesuai. Dia bagi juga 3 jenis kata hubung. Okey, yang manakah yang sesuai? Okey, kamu kena pilih di antara 3 ni, yang manakah sesuai dengan ayat tersebut. Okey, kita baca sama-sama dan buat sama-sama. Okey, dan atau tetapi. Okey, boleh guna perkataan tu berulang kali. Okey, kita baca. Tempat makan yang bersih penting. Azrin Azran mengambil berat tentang hal ini. Okey, Azran. Okey, Azran tu yang lelaki, Azrin tu yang perempuan, dia adik-beradik ni. Okey, jadi jawapan yang sesuai ialah dan ke atau ke tetapi. Mestilah jawapannya ialah dan. Azrin dan Azran mengambil berat tentang hal ini. Okey, jika kamu lihat pada gambar di bawah, okey, adik-beradik ni, Azrin dan Azran ni, dia tak tahu nak pilih restoran mana. Okey, dekat fikiran Azran, dia terfikirkan restoran Pak Mustafa. Lagi satu restoran Zaidah. Yang kalau kamu lihat yang murid perempuan tu, dia terfikirkan restoran Zaidah. Okey, baca perenggan di bawah. Mereka berbincang sama ada hendak makan di restoran Pak Mustafa apa di restoran Zaidah. Okey, jadi bila tak tahu nak buat pilihan, jawapannya ialah atau. Hendak makan di restoran Pak Mustafa atau di restoran Zaidah. Restoran Pak Mustafa kecil, apa? Bersih. Okey, jawapannya ialah tetapi. Walaupun restoran Pak Mustafa kecil, tetapi bersih. Walaupun restoran tu kecil, tetapi bersih. Okey, sambung. Restoran Zaidah pula besar, apa? Cantik. Ya, jawapannya ialah dan. Restoran Zaidah pula besar dan cantik. Akhirnya mereka memilih restoran Pak Mustafa. Sambung. Azrin suka nasi ayam. Apa? Azran suka nasi berlauk. Okey, Azrin ni suka nasi ayam. Azran pula suka nasi berlauk. Okey, jadi jawapan yang sesuai tetapi. Dia berbeza pendapat kan. Di situ kalau awak lihat, Azrin suka nasi ayam tetapi Azran suka nasi berlauk. Okey. Sambung. Azrin akan memilih ayam panggang.
atau ayam kukus. Azrin ni akan pilih ayam panggang atau ayam kukus. Azran pula memilih lauk yang kurang berminyak. Okey, boleh faham murid-murid? Okey, senang saja. Okey, murid-murid tuliskan jawapan di atas garisan yang disediakan. Boleh? Okey, pandai. Okey, dan yang terakhir sekali pada hari ini murid akan lakukan aktiviti di muka surat 56. Okey, kamu lihat pada muka surat 56. Okey, yang ini murid dikendaki melengkapkan dialog dengan kata seru yang betul. Tadi cikgu dah terangkan apakah itu kata seru. Okey, kata seru ni ialah perkataan yang menunjukkan perasaan. Okey. Contohnya, hai, wah, wah, oh. Okey. Itu ialah antara contoh-contohnya. Okey, lihat pada petikan dialog di bawah, di antara Ibu Rizal, lepas tu ada Ayah Rizal. Okey, kita baca dahulu yang atas tu. Ada dua pilihan jawapan jika kamu lihat di dalam kotak. Kena pilih salah satu. Okey, Ibu. Okey, hai, wah, Rizal, baru pulang. Okey, manakah yang sesuai? Hai Rizal, baru pulang. Wah Rizal, baru pulang. Yang manakah yang sesuai? Tentulah hai. Hai tu biasanya kita gunakan semasa menyapa. Kita nak tegur orang, kita kata hai. Apa khabar? Hai. Okey, jawapannya ialah hai, Rizal baru pulang. Okey, Rizal jawab, ya, Ibu. Okey, lihat pada yang bawah tu. Kedua. Wah, sedapnya bau masakan ibu. Ke wah? Tentulah wah. Okey, wah, sedapnya bau masakan ibu. Ibunya menjawab, ibu masak sup cendawan hari ini. Cendawan makanan berkhasiat. Okey, di bahagian Rizal pula. Oh, begitu. Tidak sabar saya hendak mencubanya. Okey, yang manakah sesuai? Oh, begitu. Begitu. Okey, jawapannya ialah oh. Okey. Oh, begitu. Okey. Tiba-tiba Ayah Rizal muncul di dapur. Okey, Rizal jawab, wah, Ayah tidak bekerja hari ini. Ayah tidak bekerja hari ini. Okey, yang manakah bila awak terkejut awak akan sebut okey, bagus. Okey, jawapannya ialah Ayah tidak bekerja hari ini. Okey, ayahnya menjawab, Ayah bercuti hari ini Rizal. Ayah ada membeli buah betik. Okey, Rizal jawab apa? Amboi, besarnya buah betik ini. Hai, besarnya buah betik ini. Okey, yang manakah jawapan betul? Amboi ke hai? Ya, pandai. Amboi, besarnya buah betik ini. Bila kita lihat nampak sesuatu yang mengagumkan, kita akan sebut amboi, besarnya buah betik ni. Okey, ayahnya jawab, makanlah betik ini sebagai pencuci mulut. Okey, bagus. Boleh faham murid-murid? Kamu lengkapkan dialog tersebut. Okey, tulis jawapan di atas garisan yang telah disediakan. Ada dua jawapan di situ. Kamu pilih salah satu. Okey, jadi jawapan tersebut tulis di atas garisan, tulis dengan betul. Okey, gunakan huruf besar di awal perkataan dan tulis dengan kemas dan ejaan yang betul. Baiklah murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid telah memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.